Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Nisa K di dalam Bina Upaya Guru, di mana di dalam program ini kita akan memaparkan kemenjadian guru, iaitu dalam perjalanan atau laluan guru, sama ada menjadi guru biasa, pensyarah maupun dalam bidang pentadbiran. Jadi secara ringkasnya, program Bina Upaya Guru ini memberi maklumat mengenai perkembangan laluan kerjaya ataupun hala tuju dalam profesyen keguruan. Tajuk kita hari ini, semua yang menonton, kursus kepimpinan pemimpin pertengahan atau kita kenali sebagai LCML, Leadership Course for Middle Leaders. Untuk membincangkan topik kita pada hari ini bersama-sama dengan saya merupakan satu figura yang selayaknya kita jemput dan berada di sini kerana ini adalah orang yang tepat untuk membincangkan mengenai LCML pada hari ini, iaitu Datin Nik Marini Nik Abdul Malik yang merupakan pensyarah kanan juga pegawai meja LCML dari Jabatan Asas Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan Institut Aminuddin Baki. Selamat datang, Datin. Terima kasih, Nisa. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM. Baiklah, Datin, sedikit orang kata apa, pengenalan berkenaan tajuk kita pada hari ini kepada penonton-penonton di rumah. Anjakan kelima di dalam PPPM tahun 2013 hingga 2025, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM ingin memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di sekolah-sekolah seluruh Malaysia untuk memastikan kualiti kepimpinan sekolah merupakan faktor kedua terpenting selepas kualiti guru di dalam menentukan keberhasilan murid-murid di sekolah seluruh negara. Jadi sehubungan dengan itu, kepimpinan sekolah ini bukan sahaja terdiri daripada ataupun melibatkan kumpulan-kumpulan atasan seperti pengetua, guru penolong kanan, guru-guru besar, malah ia juga melibatkan kumpulan pemimpin pertengahan. Betul. Mungkin ya Datin masih ada yang kurang jelas siapa pemimpin pertengahan ini. Siapakah mereka? Mungkin Datin boleh kongsikan sedikit definisi sebagai mukadimah rancangan kita pada hari ini. Silakan Datin. Okey, terima kasih Nisa. Okey, balik kepada definisi pemimpin. Saya akan pergi kepada definisi pemimpin pertengahan. Baik. Dan kita akan tengok siapa sebenarnya mereka di KPM. Baik. Okey, kalau mengikut Fleming, pemimpin pertengahan adalah merupakan orang yang berada di antara pihak atasan dan dia ada subordinate di bawahnya. Baik. Okey. Dia merupakan penantara antara pemimpin peringkat atas dan juga guru-guru, kalau konteks kita guru-guru. So kalau konteks kita di sekolah dan dalam konteks LCML, kita merujuk kepada guru panitia di sekolah rendah dan guru kanan mata pelajaran di sekolah menengah. Mereka yang kita namakan pemimpin pertengahan di sekolah. Itu dia, Nisa. Itu dia definisi siapakah pemimpin pertengahan. Kini sudah jelas. Inilah golongan yang kita sebenarnya jumpa hari-hari di sekolah. Murid-murid jumpa tapi tak tahu. Ingatkan cikgu biasa. Rupanya ini adalah golongan pemimpin pertengahan. Jadi saya dimaklumkan bahawa kursus kepimpinan pemimpin pertengahan ini dilaksanakan oleh IAB. Ia juga dijalankan mengikut satu kerangka LCML. Jadi mungkin Datin boleh huraikan apakah yang dimaksudkan dengan kerangka LCML tersebut. Okey, alright. Untuk menjalankan sesuatu kursus, kita akan berpandukan pada satu kerangka. Okey, kerangka yang dibina bermula daripada kita punya proses DNA dan segalanya lah. Baik. Ini perlu sebab kita nak memastikan apa yang kita berikan sampai pada sasaran dan keperluan semasa. Baik. So berdasarkan kerangka ini, pemimpin pertengahan ini akan diberikan kursus secara bersemuka selama 5 hari. Kita namakan itu intervensi. So dalam kursus tersebutlah kita akan dedahkan dengan pelbagai intervensi yang akan membawa mereka menjadi pemimpin pertengahan yang berkesan. Misal kita tak nak pemimpin pertengahan saja, kita nak bawa mereka menjadi pemimpin yang berkesan. Berkesan dan juga bergaya. Okey, itulah. Lepas tu kita susuli dengan FEFT dan kita akan keluarkan pemimpin pertengahan yang komited dan tahu apa yang mereka perlu lakukan. Okey. Baiklah, jadi dalam kursus ini sendiri, berapa ramai atau seberapa besar yang terlibat, ahli-ahli yang terlibat di dalam kursus setiap kali ia diadakan? Okey, setiap ambilan kita cuma maksimum kita akan pergi 30 orang. 30 orang pada setiap satu-satu sesi. Satu-satu ambilan. Baiklah, boleh Datin jelaskan pula tentang kerangka pemimpin pertengahan yang mana terdapat di dalam kerangka LCML yang baru saja Datin kongsikan sebentar tadi. Okey. So sepanjang kursus kita 5 hari ni, kita akan dedahkan peserta kita dengan kerangka ini. Baik. Okey, kerangka ini sebenarnya
menjelaskan peranan pemimpin pertengahan tersebut. Okey, kalau kita tengok kerangka tersebut, kita ada 4 kondom dalam kerangka tersebut. Baik. Dan setiap kondom menjelmakan peranan pemimpin pertengahan. Okey, dan kalau kita tengok juga dalam model tersebut, Baik. kondom tersebut dilingkari oleh satu lingkaran yang kita namakan dia sebagai kompetensi terpenting, iaitu komunikasi. Okey, so kerangka modul pemimpin pertengahan ini sangat penting dalam membawa pemimpin pertengahan itu memainkan peranannya. Baik. Dan disusuli dengan kompetensi yang sangat penting, iaitu komunikasi. Datin ada sebutkan beberapa kali mengenai kompetensi pemimpin pertengahan. Apakah kompetensi yang dimaksudkan? Mungkin Datin boleh jelaskan dengan lebih lanjut, sebab saya nak tahu apakah yang dikira ataupun dianggap sebagai kompetensi pemimpin pertengahan ini. Okey. Sebagai pemimpin pertengahan, kita perlu ada 14 kompetensi. Baik. Okey. Dan kalau tengok pada kerangka kita, model kita ini, 14 kompetensi itu berada di salah satu ataupun mana-mana 4 kondom. Okey. Dan 4 kondom tersebut, kalau kita boleh nak nampak, 4 kondom tersebut kompetensi komunikasi memainkan peranan yang sangat penting. Dia berada di 4 kondom. Baik. Okey. Selain pada itu, saya sebut 14 tadi kan. Betul. Dia ada juga kompetensi membuat keputusan. Okey, kompetensi pengurusan sosial dan juga proaktif. Baik. Yang berada dalam kondom, mungkin kondom pertama. Baik. Dan kondom kedua ataupun mana-mana kondom. Kompetensi-kompetensi inilah pemimpin pertengahan perlu ada, perlu digilapkan kepada mereka dalam mereka berjaya dan menjadi pemimpin pertengahan yang bergaya. Baiklah, Datin ada sebutkan sebentar tadi, setiap ambilan bagi kursus kepimpinan pemimpin pertengahan ini sekitar 30 orang setiap Betul. ambilan. Jadi sekitar 30 orang ni, adakah mereka merupakan guru-guru dari seluruh Malaysia atau bertumpu kepada negeri-negeri sahaja? Okey, untuk makluman Nisa, IAB kita ada cawangan-cawangannya. Baik. Okey, so kalau macam IAB Induk, kita ada negeri-negeri yang dalam zon kita. So kita juga ada di Sabah dan Sarawak. Baik. IAB Cawangan Sabah, IAB Cawangan Sarawak. Okey, Institut Mendaki Cawangan Sabah, Institut Mendaki Cawangan Sarawak, Cawangan Utara pun kita ada, dan Baik. juga Pahang di Genting Highland. Wah. Kita ada Institut Mendaki Cawangan Pahang, Cawangan Genting Highland di Baik. Pahang, di kawasan Tanah Tinggi, Nisa. Baiklah, ini adalah sedikit orang kata apa, pengenalan terhadap Betul. topik kita hari ini, kursus kepimpinan bagi pemimpin pertengahan. Kita akan berbicara dengan lebih lanjut, jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM bagi slot Bina Upaya Guru, dan tajuk yang saya dan Datin bincangkan hari ini berkaitan dengan kursus kepimpinan pemimpin pertengahan atau lebih dikenali sebagai LCML, Leadership Course for Middle Leaders. Baiklah Datin, boleh ya kita teruskan? Boleh. Ada beberapa Boleh, soalan lagi yang saya pasti ramai nak tahu dengan lebih lanjut mengenai LCML itu sendiri. Apa kandungan keseluruhan LCML tu Datin? Okey, balik kepada kita nak mengupayakan pemimpin pertengahan kita, kita akan baik. fokus pada 3 perkara. Okey, kita akan bawa peserta kita melihat kepada pengurusan kendiri. Kita akan Baik. mulakan dengan pengurusan kendiri dulu, Nisa. Dah settle pengurusan kendiri, dah dapat peserta kita dapat mengurus kendiri, kita akan bawa peserta kita kepada pengurusan tugas utama mereka di Baik. sekolah. Dan last sekali, yang sangat penting adalah kita akan bawa peserta kita bagaimana mereka nak membentuk pasukan, dan kita akan menggunakan tema mengurus pasukan. Baiklah Datin, secara keseluruhannya apakah pendekatan yang biasa digunakan untuk kursus kepimpinan ini Datin dalam SML ini? Okey, seperti yang saya sebut tadi, base kepada 3 pendekatan utama tadi, 3 Baik. perkara, kita akan berkisar kepada itu. Kita akan fokus pada tema menguruskan diri, mengurus tugas utama, Baik. dan mengurus pasukan. Menguruskan diri, kita bawa peserta membuat refleksikan diri. Kita nak peserta kita ada amalan membuat refleksi, sangat penting untuk Baik. penambahbaikan, Nisa. Betul. Okey, dan kita bawa mereka kepada mengurus tugas utama. Kami nak peserta kami
sentiasa tahu apa tugas mereka sebenarnya di sekolah. Okey, dan last sekali, sebab pemimpin pertengahan kalau kita tengok definisinya, mereka ada pasukan di bawah. Betul. So of course mereka merupakan pemimpin yang perlu bangunkan pasukan. So kita akan kongsi bersama peserta bagaimana how to mereka nak membangunkan pasukan mereka. Okey. Baiklah. Melihat kepada kepentingan apa seperti yang Datin terangkan mengenai LCML ini, saya tertanya-tanya dalam masa setahun ya Datin, berapa kali ambilan diadakan untuk LCML? Okey, itu soalan bagus. Kalau tahun ini insya-Allah kita dah ada dekat dengan 15 ambilan dan dia berlaku di 4 cawangan dan di Induk. Okey, kita mampu sebab SML ini berlaku di setiap cawangan juga. Kita ada tim kita di setiap cawangan. Baiklah, saya tertarik sebab saya rasa macam ini adalah satu kursus yang bukan saja penting untuk pemimpin pertengahan, tetapi mungkin kita boleh ambil sedikit input daripada apa yang Datin terangkan mengenai pengurusan diri dan sebagainya. Sebab yang pertama sekali mungkin ramai yang terlupa mengenai diri sendiri. Betul, refleksi diri. Refleksi diri. Jadi bila Datin sebut refleksi diri, saya jadi macam, oh ini adalah sesuatu yang mungkin kita sama-sama boleh belajar. Mungkin ada yang, saya bukan guru tapi saya suka tengok apa yang saya suka dengan apa yang Datin kongsikan, ambil sedikit daripada situ untuk orang kata apa, aplikasikan di dalam kehidupan ataupun pekerjaan seharian. Baiklah Datin, saya nak tanya soalan yang seterusnya. Mungkin Datin boleh perincikan langkah-langkah yang Datin telah sebutkan secara kasar sebentar tadi mengenai pendekatan LCML. Silakan Datin. Okey. So tema yang paling penting saya sebut tadi Nisa adalah mengurus pasukan. So dalam tema ini kita dedahkan peserta kita dengan satu canvas. Kita namakan canvas strategi analisis data. Kita mula daripada langkah 1 sehingga langkah 8. So daripada setiap langkah tu kita akan bawa peserta kita untuk menyelesaikan sesuatu perkara. Okey, kita akan mulakan langkah 1 dengan apa isu yang peserta kita hadapi di sekolah sebagai pemimpin. Dia ada pasukan tadi, dia berpimpin, and then kita akan bawa step yang kedua dan seterusnya sehingga step ke-8 membawa ke arah penyelesaian isu tersebut. Isu mereka biasanya berkaitan dengan proses pengajaran guru dalam kelas. So bila proses pengajaran guru dapat diatasi, dia akan bawa kepada kemenjadian murid lah. Itu yang sangat penting. Baiklah. Saya rasa dalam 8 langkah tu, daripada yang pertama hingga ke-8, mana satu Datin yang paling penting dan perlu diberi perhatian yang lebih khusus di dalam ke-8 ni? Bila kita sebut pasal langkah, kita tak boleh start pada langkah 1 ke langkah 5. Kita kena ikut step by step. Okey, so langkah yang mungkin sangat panjang adalah langkah dalam kita melaksanakan program tersebut. Okey, selepas kita kena pasti apa isunya, kita kena pasti apa jurangnya, dan kita nak tutup jurang tersebut, kita akan buat intervensi. So mungkin itu program atau projek yang kita buat itulah akan merupakan satu langkah yang mungkin mengambil masa. Baiklah, begitu banyak input yang pemimpin pertengahan akan dapat daripada LCML ini. Tapi saya tertanya, selepas kursus ini, apa tugas pemimpin pertengahan biasanya daripada LCML nak pergi kepada ahli kumpulan beliau? Okey, sebab itu setiap kali selesai 5 hari bersama kami di IAB bersemuka, kita akan beri setiap peserta itu pensyarah pembimbing. Dan selama 2 bulan pensyarah tersebut akan membantu peserta ini menjalankan langkah 1 hingga langkah 8. So dengan cara tersebut, apa yang mereka dapati secara teori dalam kelas boleh dipraktikkan nanti di padang semasa mereka berada di sekolah. So dalam masa 2 bulan mereka akan diberi seorang pensyarah pembimbing yang menjadi tempat untuk mereka rujukan peserta kita. Maknanya kita tak akan tinggal macam tu saja, Nisa. Pemimpin pertengahan ini akan dibantu malah selepas tempoh 5 hari mereka melibatkan diri di dalam LCML ini. Satu usaha yang saya kira sangat-sangat besar ya. Kita namakan itu FUFT. Follow up, follow through. Follow through. Untuk memastikan apa yang telah dilatih sepanjang 5 hari itu dapat diaplikasikan dan dipraktikkan dengan berkesan di sekolah selama 2 bulan. 2 bulan. Itu paling kurang lah. Tapi selepas itu kita tak pernah tinggalkan lah. Jika mereka perlukan sebarang bimbingan, kita tak ada masalah. Baiklah, informasi yang sangat-sangat menarik. Saya kira kerana saya rasa saya macam nak jadi cikgu, nak sertai LCML ni. Sebelum kita berbual dengan lebih lanjut kembali selepas ini di Didik TV KPM di slot Bina Upaya Guru. Jangan ke mana-mana.
Anda sedang menonton Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K dan masih bersama dengan Datin Nik Marini Nik Abdul Malik membincangkan tajuk kita hari ini, kursus kepimpinan pemimpin pertengahan atau kita sebutkan sebagai LCML, Leadership Course for Middle Leaders. Baiklah Datin, kita sambung persoalan dan juga perbincangan kita hari ini. Apa pandangan Datin mengenai input, output dan juga impak bagi kursus LCML ini kepada peserta-pesertanya? Okey. Kebanyakan pemimpin pertengahan di sekolah dia kurang jelas dengan apa yang mereka perlu lakukan sebagai pemimpin. Okey, mereka guru. Okey, tapi bila diberi tugas sebagai memegang jawatan GKMP, saya sebut tadi guru kanan mata pelajaran dan juga guru panitia, mereka perlu membimbing dan menjadi seorang pemimpin. Okey, so dengan peningkatan 14 kompetensi sebut tadi, dengan output yang kami beri, kami jangkakan pemimpin pertengahan ini akan bawa peranan mereka dengan berkesan. Baik. Okey. Maknanya apabila berada di sekolah dan mereka diberikan tugasan menjadi guru mata pelajaran kanan dan sebagainya, guru ketua panitia, ya, betul. mungkin ada perubahan yang mana mereka sendiri tidak bersedia. Jadi adakah LCML akan membantu mereka dalam aspek ini? Itu daripada dapatan yang kita dah buat Nisa, betul. Okey, pada asalnya peserta kita akan datang dengan khusus apa kat ini. Saya cikgu, saya nak balik mengajar. Tapi bila kami dedahkan, kami maklumkan mereka adalah pemimpin yang perlu melaksanakan tanggungjawab, yang perlu membentuk pasukan. Okey, so bila kita dedahkan dengan 14 kompetensi, dengan how tu bagaimana, so mereka confident. Okey, dengan itulah bila mereka pulang ke sekolah, mereka sedar mereka adalah pemimpin yang perlu membawa pasukan mereka. Baiklah, mungkin sebelum hadirnya KLCML mereka ada, orang kata apa, pemikiran yang berbeza. Macam apa tugasan yang patut saya buat ni? Tiba-tiba ada pula orang bawahan yang perlu saya bimbing dan juga bantu, kumpulan yang perlu orang kata apa, sama-sama dikemudikan oleh ketua panitia contohnya. Kemudian datang ke LCML balik dengan buah fikiran yang baru untuk membantu ahli kumpulan mereka. Jadi Datin, sebagai orang kata apa, kebolehpasaran bagi sijil LCML ini bagaimana? Sejauh mana sijil LCML ini diperakukan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia itu sendiri? Okey, selepas mereka menjalani kursus LCML ini, mereka sebenarnya dah didedahkan bagaimana untuk menggunakan data. Okey, bagaimana untuk berdialog dengan pengurusan tertinggi, bagaimana menguruskan anak-anak buah mereka. So itu membawa mereka confident. So bila confident ni, seterusnya dia akan membawa mereka kepada satu kelebihan untuk mereka. Bila mereka pergi untuk sesuatu, mungkin temu duga kenaikan pangkat, mereka akan lebih menyerlah. Tadi kan saya kata dia orang dah ada 14 kompetensi tersebut. So itu membantu mereka ke arah peningkatan kerjaya mereka sebenarnya. Baiklah, banyak aspek yang disentuh di dalam LCML ni Datin. Jadi pengalaman peribadi Datin sendiri, ada tak yang datang pada Datin dan bagi tahu berapa sebesar mana perubahan yang mereka alami selepas LCML? Banyak ni, ramai. Kami pun rasa macam tak sangka. Tetapi kan satu perkara yang mereka kata atau perkara yang mereka belajar daripada LCML adalah kita orang selalu guna hashtag lunakkan komunikasi. Lunakkan komunikasi. Itu hashtag LCML. Lunakkan komunikasi. So maksudnya you menjadi orang pengantara antara pihak pengurusan dan mereka ada anak-anak buah di bawah. So mereka perlu lunakkan komunikasi untuk menstabilkan pihak atasan dengan pihak bawahan. Saya setuju kerana komunikasi itu sangat-sangat penting. Untuk bukan saja menyampaikan informasi Datin, tapi untuk memastikan informasi yang disampaikan itu jelas dan kita punya target ataupun kita boleh capai apa yang kita nak capai. Jadi jelas sekali LCML ini memberi fokus kepada pemimpin pertengahan seperti yang Datin telah kongsikan sepanjang hari ini. Jadi boleh Datin jelaskan ataupun nyatakan sekali lagi siapa sasaran IAB untuk menyertai LCML ini? Okey, seperti saya nyatakan tadi, sebelum ini fokus kita adalah guru kanan mata pelajaran di sekolah menengah, ketua panitia di sekolah rendah. Tapi bermula tahun 2020, kita dah mula perluaskan sasaran kita kepada pegawai-pegawai di PPD, Pejabat Pendidikan Daerah, di JPN, Jabatan Pendidikan Negeri, juga di bahagian-bahagian KPM. Dan mereka terdiri daripada ketua unit atau ketua jabatan atau juga ketua penolong pengarah. Okey, itu antara peserta-peserta yang menjadi sasaran untuk LCML.
Baiklah, Datin, mungkin ada yang menonton kami di sini pada hari ini rasa tertarik sangat-sangat dengan LCML, termasuklah saya. Jadi bagi mereka yang menonton dan tertarik serta berminat untuk menyertai LCML, bagaimana mereka boleh hubungi ataupun siapa yang patut mereka hubungi untuk LCML? Alright, boleh terus hubungi kami di Institut Aminuddin Baki. Baik. Ataupun kalau boleh terus juga pada saya sebagai pegawai meja LCML dan di nombor telefon saya. Baik. Dan juga penyelaras cawangan di setiap cawangan. Di setiap cawangan kita ada penyelaras LCML. So bergantung pada negeri mana peserta kita berada, dia akan terus kepada cawangan tersebut. Ya, betul. Baiklah, cawangan-cawangan ini berada di zon-zon yang mana ada beberapa buah negeri, ada di dalam satu zon dan sebagainya. Baiklah, terakhir sekali Datin, memandangkan rancangan kita telah pun tiba di penghujungnya. Saya nak tahu harapan Datin untuk SML dan juga mereka yang menonton kita pada hari ini. Silakan Datin. Harapan kami di Institut Aminuddin Baki lah, pemimpin pertengahan ni kami perlu gilap mereka. Betul. Mereka ni seperti analogi yang selalu kami guna, mereka seperti sandwich. Bisa tahu sandwich kan? Dua keping roti dan inti di tengah-tengah itu adalah mereka. Betul. Bayangkan sandwich tanpa misal kalau makan sandwich mesti ada mayonis, sardin. Yes. So pemimpin pertengah kita nak bermimpi pertengah yang intinya lazat. Lazat dan menyegarkan. Kita tak nak just dua keping roti saja. So interaksi kami, cikgu-cikgu semua, cikgu-cikgu merupakan inti yang menyedapkan sandwich. So kalau alang-alang dah menjadi inti, biarlah inti dengan orang kata ada kejunya, ada sayurnya, ada saladnya. Itu so seterusnya mereka akan menjadi pemimpin pertengahan yang bergaya. Istilah yang kami guna, jadilah pemimpin yang bergaya. Jadilah pemimpin yang bergaya dan lunakkan komunikasi. Ya, pandai Nisa. Betul. Baiklah. Penonton-penonton kita di rumah, sekali lagi topik kita hari ini, kursus kepimpinan pemimpin pertengahan telah pun dihurai dan dikupas dengan orang kata apa, dengan banyak sekali oleh Datin Nik Marinini Abdul Malik bersama-sama dengan kita hari ini. Jadi diharapkan anda semua mendapat input dan juga mendapatkan idea sekiranya ingin menyertai dan berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai LCML ataupun Leadership Course for Middle Leaders, boleh hubungi seperti yang disebutkan oleh Datin sebentar tadi. Terima kasih saya ucapkan kepada Datin Nik Marinini Abdul Malik kerana bersama-sama dengan kita hari ini. Datin merupakan pensyarah kanan juga pegawai meja LCML dari Jabatan Asas Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan Institut Aminuddin Baki. Penonton-penonton di Didik TV KPM, semoga kita bertemu lagi dalam Bina Upaya Guru. Terima kasih, kita jumpa lagi.